Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semuanya? Cikgu berharap murid-murid berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baiklah, bertemu lagi dengan Cikgu Nuri untuk subjek Bahasa Melayu tahun 1. Pada minggu ini, kita masih berada dalam tema yang sama, iaitu tema 3, pentingkan kebersihan dan kesihatan di bawah unit 7, telitinya Rizal. Pada hari ini, murid-murid akan melakukan tugasan di dalam buku aktiviti BM Jilid 1 di dalam muka surat 46 hingga 48. Baiklah murid-murid, sebelum itu, cikgu nak murid-murid imbas kembali pembelajaran kita pada minggu lepas, iaitu amalan baik. Okey, apakah amalan baik yang perlu murid-murid ikut? Cuba ingat kembali. Ya, lihat pada gambar tersebut. Okey, minggu lepas kamu telah mempelajari amalan baik. Yang pertama, kamu dikendaki minum susu sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Waktu sarapan pagi ke ataupun sebelum tidur. Kemudian, kamu perlu memberus gigi sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Okay, itu antara amalan baik yang perlu kamu ikut. Okey, di sini jika kamu lihat, berdasarkan buku teks kamu pada muka surat 39, ini ialah contoh-contoh amalan yang baik perlu kamu ikut. Okey, apakah yang kamu dapat perhatikan di dalam gambar yang telah cikgu kongsikan ini? Okay, lihat pada gambar pertama. Amalan yang baik perlu kamu ikut. Jika kamu lihat pada gambar pertama ini, kamu hendaklah berpakaian bersih dan rajin ke sekolah. Okey, lihat pada gambar kedua. Apakah amalan yang baik yang perlu kamu lakukan ini? Memastikan kuku kamu sentiasa pendek dan bersih. Sekiranya kuku kamu panjang, kamu perlulah memotong kuku kamu sehingga pendek. Jangan biarkan kuku kamu panjang. Jika kuku kamu panjang, jadi kamu makan mungkin tak bersih. Kerana di dalam kuku kita ni ada kuman-kuman atau bakteria yang jahat. Okey. Jadi sekiranya kamu makan nanti, keadaan kuku kamu tu sebenarnya dalam keadaan yang kotor. Okey, lihat pada gambar yang ketiga. Amalan yang baik perlu kamu ikut ialah melakukan aktiviti fizikal seperti berjoging ataupun bersenam. Sekurang-kurangnya seminggu sekali lah. Okey, supaya badan kamu sentiasa sihat. Okey, gambar keempat. Apa yang kamu telah perhatikan di sini? Okey, meluangkan masa dengan aktiviti yang berfaedah. Contohnya bermain Scrabble, macam terkesilang kata. Okey, kemudian gambar yang terakhir, jika kamu lihat pada murid, dua orang murid ini sedang makan buah-buahan. Seorang tu sedang memakan buah tembikai dan seorang lagi makan pisang. Jadi di sini amalan baik, kamu perlu makan buah-buahan, okey, untuk kesihatan yang baik. Baiklah, seterusnya. Okey. Kemudian pada lihat pada gambar ini. Okey. Di sini kamu dikehendaki mendengar dan bertutur apakah respon yang perlu kamu beri. Okey. Okey, baca sama-sama dengan cikgu terlebih dahulu. Tajuknya unit 7, telitinya Rizal. Okey, lihat pada bawah tu merah tersebut. Tajuknya ialah kemasnya rambut Rizal. Okey, jika kamu lihat di sini ada dua orang watak, dua orang murid, seorang nama Rizal dan seorang lagi Nizam. Rizal sedang menyikat rambut. Jika kamu lihat, Rizal sedang menyikat rambut. Okey, kemudian Nizam ni dia menegur Rizal. Okey, baca sama-sama dengan cikgu. Wah, kemasnya rambut kamu. Terima kasih Nizam.
Jadi Nizam bertanya pula pada Rizal, boleh saya pinjam sikat Rizal? Jadi Rizal jawab apa? Maaf Nizam, kita tidak boleh berkongsi sikat. Okey, lihat pada situasi yang kedua. Oh, begitu. Maafkan saya Rizal. Saya maafkan. Sikat kamu bersih. Bagaimanakah cara kamu menjaganya? Okey, nampak tak gambar mulut di sini? Okey, apakah jawapan yang akan diberi oleh Rizal? Apakah respon kamu? Macam mana kamu nak jawab? Okey, jawab soalan Nizam. Nizam tanya bagaimanakah cara kamu menjaganya? Jadi, lihat pada gambar di bawah. Okey, cara saya menjaganya ialah yang pertama, saya akan membasuh sikat dengan menggunakan berus terlebih dahulu. Kemudian bilas dengan air yang bersih. Kemudian lap sikat sehingga kering. Okey, itu contoh-contoh cara menjaga sikat. Okey, jadi jika kamu ada sikat di rumah, kamu perlu jaga cara-cara jaganya seperti di bawah. Pertama, basuh. Yang kedua, bilas. Yang ketiga, lap sehingga kering. Okey, pengajaran yang kamu dapati di sini ialah apa? Kita tidak boleh berkongsi sikat. Kenapa kita tidak boleh berkongsi sikat? Kerana apa? Okey, kita tidak boleh berkongsi sikat kerana sekiranya rambut orang yang kepunyaan sikat yang kita pinjam tu ada kutu, kamu boleh menjangkit pula kan. Kita tak tahu rambut kawan kita macam mana. Kita tak tahu rambut orang kepunyaan sikat tu bersih ke tak bersih. Rambut dia macam mana, ada kelimomo ke, ada kutu ke. Jika kamu pinjam, kamu boleh menjangkit pula dengan dia nanti. Kan? Okey, boleh faham? Bagus. Okey, sekarang kita akan melakukan tugasan kita. Murid-murid boleh sediakan buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu ini. Okey, murid-murid boleh buka pada muka surat 46. Okey, pada muka surat 46, murid-murid dikehendaki melengkapkan silang kata. Okey, jadi lihat pada di sini. Okey, ini ialah silang kata. Di dalam tu ada huruf-huruf yang tidak lengkap jika kamu lihat. Okey, di sini cikgu dah tulis jawapan dia, dah lengkapkan jawapan ni, kamu boleh rujuk. Okey, boleh semak melalui video cikgu ni nanti. Boleh rujuk video ni untuk buat tugasan kamu. Okey, tapi sebelum tu kamu dikehendaki melengkapkan ayat dulu. Okey, lengkapkan ayat. Di bawah tersebut ada ayat. Kamu dikehendaki melengkapkan ayat berdasarkan jawapan silang kata. Okey, lihat pada gambar-gambar ni, kemudian awak baca ayat. Okey, di sini ada berapa ayat jika kamu lihat? Ada 5 ayat. Okey, lihat pada ayat yang pertama. Jika nombor 1, kamu kena lihat pada nombor 1. Okey, perkataan nombor 1 yang tak lengkap tu. Okey, contoh di sini dia dah beri. Kasut yang masih lembap itu dijemur oleh kakak. Okey, kasut yang masih apa? Jawapan dia dah bagi kat situ. Itu dijemur oleh kakak. Okey, jadi jawapan dia, okay, dia letak L, B, P. Jadi, kamu lengkapkan huruf-huruf yang tertinggal tu. Kamu letak E, M, kemudian A. Jadilah lembap. Okey, itu antara contohnya lah. Okey, kemudian awak lihat pada contoh yang kedua. Okey, kamu lihat pada nombor yang kedua. Bila ayat nombor 2, kamu mestilah lihat pada nombor 2. Okey, silang kata nombor 2. Okey, baca ayat nombor 2. Rizal menggunakan sikat yang BRH dia bagi. Tentulah Rizal menggunakan sikap yang bersih. Okey. Lihat pada nombor
3. Kuku Rizal bersih dan apa? Okey, bila ayat nombor 3, silang kata pula kamu mesti lihat nombor 3. Dia bagi huruf P dan K. Lihat pada gambar tersebut. Kuku Rizal bersih dan, tadi kita dah baca. Apa? Kita kena pastikan kuku kita apa? Pendek. Okey, kuku Rizal bersih dan pendek. Okey, susun huruf-huruf tersebut. P-E-N-D-E-K. Okey, lihat pada nombor 4. Air yang tumpah itu dilap oleh kakak sehingga. Okey, lihat pada gambar nombor 4. Di nombor 4 ni ada gambar kakak sedang lap apa tu? Air yang ditumpah itu dilap oleh kakak sehingga dia bagi huruf K, R dan G. Okey, sehingga kering. Nombor 5, gigi Alia apa? Kerana dia rajin menggosoknya. Jadi bila rajin menggosoknya, gigi akan putih. Okey, jadi tulis putih, kemudian letak susun huruf di dalam kotak-kotak tersebut. Boleh murid? Bagus. Lihat pada buku aktiviti muka surat 47. Okey, pada muka surat 47 ni, murid dikehendaki melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Okey, jika kamu lihat terdapat 5 ayat di dalam muka surat ni. Okey, setiap ayat tersebut dekat dalam kotak tu dia telah bagi 3 jawapan. Jika kamu lihat di sini ada 3 jawapan setiap ayat. Okey, di bawah ni kamu kena pilih apakah perkataan yang sesuai untuk diletakkan di jawapan ayat tersebut. Okey, contohnya, lihat pada nombor 1. Kasut sekolah Rizal telah apa? Cuba kamu lihat gambar tersebut. Tumitnya terkeluar daripada kasut tersebut. Apakah yang sesuai? Kalau kaki terkeluar, kan? Cuba lihat kalau tumit terkeluar, kasut tu apa? Kasut sekolah Rizal telah longgar ke, ketat ke, lebar? Kasut sekolah Rizal telah ketat. Okey. Jadi jawapan di sini kamu perlu tulis di atas garisan ni. Okey. Okey, tuliskan jawapan di atas garisan. Okey, contoh nombor 2 pula. Rizal memotong kukunya supaya pendek ke, panjang ke, kecil? Ya, Rizal memotong kukunya supaya pendek. Okey, ini jawapan dia. Kamu tuliskan di atas garisan. Okey, lihat pada nombor 3. Emak memilih tuala yang apa? Kesat ke, kasar ke, lembut? Okey, lihat pada gambar mak dia letak tuala di pipi. Mestilah lembut. Jadi, tulis jawapan di atas garisan. Okey, nombor 4. Bilik air itu berbau apa setelah dibasuh? Bila bilik air dah berbasuh, mestilah berbau wangi ke, sedap ke, nyaman? Okey, ada gambar bunga-bunga. Jika awak lihat pada gambar tersebut, mestilah berbau wangi. Okey, jawapan dia ialah wangi. Okey, sedap tu tak boleh, kamu tak boleh guna sedap. Sedap untuk makanan. Nyaman ni biasanya untuk udara. Okey, jadi perkataan yang sesuai ialah wangi. Kamu tulis di atas garisan. Okey, lihat pada ayat yang kelima. Bilik Rizal apa dan apa? Lihat pada gambar ini. Apa dia? Kotor, bersih, kemas. Di sini ada 2 ruangan, 2 garisan. Jadi jawapan dia mesti ada 2. Okey. Kotor ke? Awak lihat pada gambar tu? Tak kan? Okey, jadi jawapan dia bersih. Lagi satu, jawapannya ialah kemas. Jadi tulis di garisan sebut bilik Rizal bersih dan kemas. Boleh murid faham? Bagus.
Okay, seterusnya, tugasan kamu yang terakhir ialah muka surat 48. Di sini murid dikendaki membina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi. Jika awak lihat di sini ada 4 ayat. Okay, setiap ayat tersebut dia telah bagi dua gambar. Okay, 1, 2 gambar. Okay, tengah-tengah ni, okay, tengah-tengah ni ialah perbuatan, okay, dihias. Okay, perbuatan yang telah diberi. Okay, kata kerja yang telah diberi. Jadi murid-murid dikendaki menggunakan gambar dan perkataan yang telah diberi. Lihat pada nombor 1, contoh cikgu dah buat. Okay, gambar pertama dia dah bagi kamu ayat. Okay, ni ialah gambar bilik air. Okay, jadi nombor 1, bilik air ini apa? Apakah kata kerja dia? Dihias. Okay, bila ada gambar kedua ni Rizal. Okay, dihias oleh Rizal. Jadi tulis dekat atas garisan ni, bilik air ini dihias oleh siapa? Oleh Rizal. Okey, gambar nombor 2. Contoh nombor 2 pula, mangkuk tandas. Awak lihat pada gambar yang pertama ni. Gambar yang kedua ialah mangkuk tandas. Okey, kata kerja yang diberi dicuci. Dicuci oleh siapa? Kakak. Jadi ayatnya mangkuk tandas apa? Dicuci oleh kakak. Okey, tulis di atas garisan. Lihat pada ayat yang ketiga, gambar nombor 3. Okay, apakah ayat yang perlu kamu lakukan? Okay, gambar pertama dia bagi baca tandas. Okay, kata kerja kat tengah ni dia beri dipam. Dipam oleh siapa? Ayah. Okay, jadi ayat lengkap yang perlu kamu tulis ialah tandas dipam oleh ayah. Okey, tulis di atas garisan tersebut. Okey, pada gambar nombor 4, lihat gambar nombor 4, apakah ayat yang sesuai? Okey, ayat gambarnya diberi tingkap. Okey, itu perkataan pertama. Tingkap apa? Okey, apakah kata kerja? Dibuka. Dibuka oleh siapa? Ibu. Okey, jadi ayat penuhnya kamu perlu tulis di sini ialah tingkap dibuka oleh ibu. Okey, tulis dengan ejaan yang betul dan kemas. Okey, cantik-cantik kamu kena tulis. Okey, baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat melakukan tugasan dan boleh minta ibu bapa bimbing kamu. Okey, sekiranya kamu tidak faham, kamu boleh rujuk video yang telah cikgu sediakan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.